Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Faris Daniel dan dalam cerita petang ini saya ingin menyentuh mengenai aspek pendidikan. Ya, topik mengenai lepasan SPM masih lagi hangat diperdebatkan apabila kalau kita lihat di media sosial, misalnya ada pelajar yang berbangga dengan keputusan yang hampir keseluruhannya gagal. Dan perkara itu menimbulkan pelbagai reaksi dari kalangan netizen, malah ada yang menyatakan kebimbangan mengenai masa depan anak-anak ini yang seolah-olah tidak lagi mementingkan pendidikan. Tetapi untuk waktu ini kita ingin pergi kepada perdebatan dalam pemilihan bidang kursus yang ingin diceburi selepas SPM, iaitu bidang sains atau sastra. Sains ini kita tahu seperti tergolong dalam bidang STEM, iaitu singkatan kepada bidang sains, teknologi, engineering dan juga matematik, dan sastra pula ini melibatkan seperti seni liberal dan juga kemanusiaan. Dan bersama dengan kita untuk menjawab soalan tersebut, Dr. Anwar Ahmad, pensyarah Pusat Kajian Pendidikan Kesejahteraan Komuniti daripada Fakulti Pendidikan UKM, ada bersama saya di petang ini. Assalamualaikum, Dr. Anwar. Assalamualaikum, Faris. Baik, Doktor. Dalam era pendidikan kita yang serba moden dan semakin maju sekarang ini, masih wujud ke lagi perdebatan sebegitu, iaitu macam nak pilih sains ataupun sastra? Kerana kita tahu dua bidang ini ada demand yang berbeza dalam dunia pekerjaan, Doktor. Baik, terima kasih Faris. Sebenarnya kalau kita lihat perkembangan semasa ini sebenarnya tidaklah begitu berbeza aliran sains dan sastra, tetapi apa yang harus kita faham, struktur pendidikan kita nampaknya masih kekal dalam bentuk struktur aliran ini, di mana pelajar-pelajar aliran sains akan memilih bidang-bidang dalam bidang sains, manakala pelajar-pelajar dan bidang sastra pula akan memilih bidang-bidang pengajian peringkat tinggi dan bidang sastra. Kalau kita lihat banyak negara di dunia ni sebenarnya sudah pun tidak lagi mengambil kira bidang sains dan sastra ni, mereka mengamalkan apa yang dipanggil sebagai silang disiplin ataupun cross disiplin, kerana pada mereka seseorang individu tu dia perlukan kedua-duanya, sastra dan juga sains. Dan kita lihat banyak misalnya programmer dan bidang-bidang architecture memerlukan juga seni. Jadi sebenarnya kalau kita nak ke depan, kita sepatutnya memikirkan semula tentang keperluan melihat aliran-aliran ini sebagai aliran pendidikan murid-murid kita pada masa depan. Malah ada negara sebenarnya sudah merancang, misalnya negara di selatan kita sudah merancang untuk menamatkan aliran ini pada tahun 2024 misalnya. Mereka sudah melihat bahawa tidak ada keperluan lagi untuk murid-murid itu memilih mengikut aliran. Sebaliknya murid-murid boleh memilih apa saja disiplin dan juga bidang yang mereka minati dan mereka belajar, kemudiannya akan memilih pekerjaan yang sesuai dengan kecenderungan, bakat, potensi. Ramai sebenarnya pelajar-pelajar saya di universiti ini yang bergraduan dalam bidang sains, tetapi bila masuk bidang pekerjaan mereka bekerja dalam bidang-bidang yang sebenarnya tidak ada kena-mengena dengan aliran mereka. Jadi saya fikir dunia semakin berubah dan kita tidak perlu lagi terikat dengan pemikiran, ada aliran dan sebagainya. Saya ingat kita kena ke depan yang lebih terbuka, sistem pendidikan yang memberi peluang yang lebih kepada murid-murid kita, dan kita harus bersedia untuk berubah jika kita ingin ke depan dengan lebih segera. Dan juga Doktor, jauh lagi ke kita ni dalam sistem pendidikan kita, jauh lagi ke kita untuk kita mengikuti jejak langkah seperti di Amerika Syarikat dan juga seperti di negara selatan kita yang akan melaksanakan dua aliran sekaligus menjelang tahun 2024 seperti yang disebutkan oleh Dr. Anwar. Jauh lagi ke Malaysia. Saya fikir pada 2019 KPM telah pun merancang untuk memasukkan aliran-aliran ini, tapi nampaknya tidak berjaya, tidak berkesampaian. Tetapi saya fikir kita harus mula memikirkan, sebab saya sudah melihat dengan pengalaman saya sendiri melihat bagaimana anak-anak kita dalam bidang sastra sebenarnya mereka sangat berminat dengan komputer, dengan sains teknologi dan juga komputeran, digital teknologi dan sebagainya. Jadi saya fikir mewujudkan aliran ini adalah sesuatu yang agak ketinggalan. Berapa jauh kita bergantung kepada kepimpinan kita dan juga kesediaan kita untuk berani berubah. Dan saya fikir dengan pemikiran-pemikiran baru yang ada dalam KPM, saya fikir mereka bersedia untuk melihat ini sebagai salah satu perubahan yang mesti dilakukan dalam masa yang terdekat. Dan juga Doktor, mungkin boleh dikongsikan apa sebenarnya nilai dan juga potensi bagi sesuatu bidang kursus tersebut. Kalau pilih bidang sains, apa laluan yang bakal mereka lalui, dan juga kalau sastra pula, ke mana mereka selepas ini, Doktor? Pada tahun 80-an, 90-an dulu Faris,
Memang aliran ini sangat menentukan apakah kerjaya yang akan kita perolehi. Jika seseorang pelajar itu aliran sains, kita akan dapat lihat mereka bekerja dalam bidang-bidang sains lah. Begitu juga dengan sastra. Tapi hari ini saya sudah melihat ramai pelajar-pelajar saya yang misalnya daripada undang-undang, graduat undang-undang bekerja dalam bidang perhotelan. Ada juga pelajar saya dalam bidang psikologi, sekarang ini berada di bank-bank, menguruskan soal kewangan. Jadi saya fikir keadaan kita sebenarnya sangat-sangat berbeza dengan 20-30 tahun yang lalu. Tinggal lagi kita belum bersedia untuk berubah sepenuhnya dan masih ramai ibu bapa yang menganggap bahawa jika anak mereka masuk aliran sains, maka itulah kejayaan anak-anak mereka. Jika anak mereka masuk dalam bidang sastra, itulah kejayaan. Saya fikir itulah pemikiran yang mesti dilihat semula dan saya percaya pendidikan, wacana, pendedahan daripada pihak kerajaan dan perbincangan-perbincangan dalam media masa perlu memberikan keyakinan kepada ibu bapa bahawa anak kita adalah orang yang berpotensi besar dan jangan jadikan aliran ini sebagai satu sekatan ataupun kongkongan untuk mereka maju ke depan dalam bidang yang mereka minati. Jadi pokok pangkal sebenarnya apa, Doktor? Adakah kita perlu memilih bidang mengikut kemampuan kita dan juga minat kita, ataupun sebenarnya kita kena pilih bidang yang kita tahu mudah untuk mendapat pekerjaan kerana ada demand yang tinggi, tetapi mungkin kita kurang minat dengan bidang tersebut? Mana satu, Doktor? Baik, itu terpulang kepada individu sebenarnya, Faris. Ya. Sebab pada saya, kita harus melihat kepada keputusan peperiksaan SPM kita. Dan kalau keputusan kita cenderung kepada sesuatu jurusan sama ada aliran tertentu, maka itu adalah pilihan yang terbaik. Sebab kalau kita tanya pelajar, mungkin di mulutnya mereka mengatakan mereka minat sesuatu yang lain. Tetapi kita harus berdasarkan fakta lah. Faktanya adalah keputusan peperiksaan. Jadi kalau misalnya anak-anak minat dalam bidang sains, maka kita kena benarkanlah anak-anak kita untuk teruskan dalam bidang sains. Kecuali mereka cemerlang dalam dua-dua bidang. Jadi itu terserah pada anak-anak itu sama ada mereka mahu memilih yang mana. Bergantung kepada minat, potensi dan pandangan mereka tentang masa depan kerjaya mereka. Jadi pelajar-pelajar yang cemerlang ni biasanya lebih banyak peluang lah untuk memilih berbanding dengan pelajar-pelajar mungkin dalam kumpulan sederhana. Jadi mereka tidak banyak peluang. Mereka harus memenuhi syarat-syarat untuk memohon masuk ke pusat pengajian dan sebagainya. Dr. Anwar, kebimbangan terhadap 90,000 pelajar yang tidak ada sijil SPM kerana telah berhenti sekolah dan juga mereka yang gagal dalam subjek Bahasa Melayu dan juga sejarah, itu juga menjadi fokus kita. Melihat kepada angka ini, apa pandangan doktor sebenarnya? Baik, saya sangat bimbang dengan keadaan itu. Sebahagian daripada 90,000 ini mungkin akan mengambil peperiksaan ulangan dan mereka mungkin akan dapat sijil nanti. Tetapi saya percaya ramai di kalangan 90,000 ini akan tidak ada sijil dan mereka berhadapan dengan cabaran yang besar untuk mendapat peluang pekerjaan ataupun menyambung pelajaran. Ada beberapa institusi yang menawarkan kemahiran tanpa sijil SPM seperti Giat Mara dan sebagainya. Tapi saya fikir angka ini terlalu besar untuk dipenuhi oleh Giat Mara dan sebagainya. Jadi saya fikir kita kena ada mekanisme untuk memastikan bahawa anak-anak ini tidak dilepaskan tetapi mereka perlu dibantu dan mesti ada kaedah yang jelas bagaimana bantuan itu diberikan. Saya bimbang mereka akan tidak mempunyai masa depan yang baik kecuali kalau mereka telah mempunyai perancangan yang baik. Sebab saya juga pernah bertemu dengan ramai pelajar-pelajar SPM yang tidak mempunyai sijil SPM tetapi mereka mempunyai perancangan yang baik untuk kerjaya mereka. Ada yang menjadi peniaga yang baik, ada yang menjadi pelukis, ada yang menjadi berbagai kerjaya. Jadi kalau tidak ada perancangan yang baik, saya bimbang mereka akan ketinggalan. Seperti yang disebutkan tadi, ada perancangan yang baik disebutkan oleh doktor. Landscape pendidikan kita tahu terus berubah dan cara orang cari rezeki juga semakin berbeza. Dan sebenarnya banyak dah kaedah sekarang ni sehingga kan ada yang sanggup ketepikan pendidikan dan terus saja seperti dengan cara berniaga ataupun membuat e-hailing dan sebagainya. Itu cara lebih pantas bagi mereka untuk menjana pendapatan.
Melihat kepada dunia selepas pandemik ini, Doktor, bagaimana masa depan pendidikan negara kita, Doktor? Baik, yang pertama sekali, pada saya pendidikan akan lebih mencabar, akan sentiasa berubah. Jadi masyarakat kena melihat bahawa pendidikan tidak lagi statik ataupun rigid. Tetapi sangat fleksibel perubahan dia. Dan satu perkara yang paling utama kalau kita lihat dalam negara-negara maju menguruskan sistem pendidikan mereka, mereka sudah tidak lagi mengamalkan apa yang kita panggil sebagai sistem berpusat. Jadi mereka membenarkan guru-guru sekolah untuk merancang pendidikan anak-anak di sekolah masing-masing. Sebab kita tahu bahawa setiap sekolah mempunyai kepelbagaian dan menyetarakan ataupun menyeragamkan sistem pendidikan di peringkat pusat itu akan menyebabkan ada kumpulan kanak-kanak yang tidak menepati keperluan-keperluan mereka di peringkat dasar ataupun di kawasan masing-masing. Jadi pada saya, pada masa depan, pendidikan harus fleksibel, terbuka, autonomi kepada sekolah dan guru-guru harus diberikan, dan kita kena beri kepercayaanlah kepada guru-guru kerana mereka adalah kumpulan yang terlatih untuk memberi pendidikan kepada anak-anak kita. Pendidikan tidak akan sama lagi seperti sebelum pandemik ataupun 10-20 tahun yang lalu. Kita melihat pendidikan berubah dengan cepat sekali. Jadi kalau kita lambat, maka kita akan ketinggalan berbanding dengan negara-negara maju yang lain. Terakhir sekali, mungkin kita ada lebih kurang seminit terakhir, Doktor. Mungkin adakah kerajaan perlu menekankan lagi kepentingan ilmu di peringkat sekolah dan juga masyarakat selepas ini, Doktor? Ya, saya fikir pendidikan pada masa depan tidak bercakap soal peperiksaan, tetapi dia bercakap soal pembelajaran. Jadi bila pembelajaran ini maksudnya mendekati ilmu, mencari jawapan, penyelesaian masalah, kemahiran berfikir, dan banyak berdasarkan pada aktiviti-aktiviti pembelajaran yang merangsang pembelajaran. Ya. Jadi saya fikir itulah teras kepada pemasuhan UPSR, PT3 dan kita melaksanakan PBS. Jadi kalau PBS ini dilaksanakan tetapi cara fikir kita masih lagi berteraskan cara-cara lama, akhirnya PBS tidak akan berjaya seperti yang kita harapkan. Ia tidak akan berkesan. Terima kasih Dr. Anwar Ahmad. Beliau merupakan pensyarah Pusat Kajian Pendidikan Kesejahteraan Komuniti daripada Fakulti Pendidikan UKM yang berkongsikan sebenarnya banyak cabang yang boleh kita ambil ceburiah yang boleh diceburi oleh pelajar lepasan SPM ini mahupun bidang sains dan juga sastra, kerana kita sebenarnya tidak tertumpu kepada satu sahaja sebenarnya. Selepas ini kita mungkin perlu memfokuskan kepada kedua-dua aliran untuk kita mendapatkan demand pekerjaan yang ialah lebih mudah untuk kita mendapatkan pekerjaan dan juga cerah lagi masa depan kita selepas ini. Kita berehat seketika, kembali selepas ini.